Assalamualaikum guys. Terima kasih kerana menonton Dean Studios dan selamat menyambut Ramadan. Anda bersama saya sekali lagi untuk merungkai economic history during the time of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun sejarah ekonomi pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam episod ini kita akan membincangkan apa sebenarnya pekerjaan orang Arab ketika zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pekerjaan mereka ini yang utamanya ada dua. Yang pertamanya ialah menggembala kambing dan unta. Dan seperti mana kita tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia memulakan hidup dia dengan menggembala kambing. Dan kita tahu bagaimana Rasulullah menceritakan kebanyakan Nabi dan Rasul memulakan hidup mereka sebagai penggembala kambing. Kerana di dalamnya dalam pekerjaan itu ada hikmah-hikmah, ada kesabaran. Bukan senang nak jaga kambing ni. Kalau siapa yang pernah jaga kambing tahulah dia punya susah dia dengan banyak perangainya. Dengan kambing ini bukan nak ikut, bukan kita boleh suruh dan diikut saja. Ada banyak perangai dan itulah yang mendidik kesabaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, dan ini adalah pekerjaan utama bagi orang Quraisy pada ketika itu ialah berdagang. Jadi bagaimana orang Quraisy boleh berdagang? Kerana mereka ini pertamanya adalah penjaga-penjaga Kaabah dan mereka ini kalau ingat peristiwa gajah di mana ada orang datang untuk menyerang Mekah, menyerang Kaabah dan Allah menghantarkan burung ababil untuk menyerang mereka, menghantar misail, seakan menghantar fighter jet dan misail untuk menghancurkan musuh-musuh yang menyerang Kaabah ini. Jadi orang Arab keseluruhannya takut kepada Quraisy kerana mereka takut kalau mereka lawan Quraisy, mereka akan dihancurkan dengan cara yang sama. Jadi orang Quraisy mereka boleh berdagang dengan free hand, tidak ada orang yang mengganggu mereka dan mereka boleh berdagang sehingga ke Syam, sehingga ke Iraq, sehingga ke Syria dan juga mereka boleh berdagang sehingga ke Yaman. Dan ini adalah pekerjaan utama oleh orang Quraisy pada ketika itu. Dan orang-orang Quraisy yang berdagang ini antaranya sangat-sangat kaya. Kekayaan mereka ini sehingga mereka ini ada estate di Mesir, ada rumah-rumah di Syria, ada ladang-ladang di Iraq dan mereka ini sangat-sangat kaya. Dan saya ceritakan sebelum ini bagaimana bila salah seorang pembesar Quraisy, Umayyah bin Khalaf, pergi berdagang, beliau membawa bersama beliau 2,500 ekor unta. Dan 2,500 ekor unta ini kita tahu ialah bersamaan 15 juta ringgit pada hari ini. Jadi mereka ini bukan calang-calang orang. Mereka ini adalah CEO ataupun tokoh-tokoh korporat pada ketika itu. Dan itulah pekerjaan yang dilakukan oleh Nabi SAW ketika beliau meningkat dewasa. Dan Khadijah binti Khuwailid kita tahu telah mengupah Nabi untuk menjadi pedagang. Dan untuk menjadi seorang pedagang ini bukan satu yang mudah. Satu, beliau kena menguruskan satu syarikat yang yang nilainya jutaan kalau kita translatekan ke dalam ringgit. Dan mereka kena mengetahui jalan-jalan. Mereka kena tahu bernegosiasi. Mereka bukan berdagang dengan orang Arab Badui, mereka berdagang dengan orang-orang Rom, orang di Syria, orang-orang Parsi di Iraq. Mereka akan berdagang dengan orang-orang di Yaman. Jadi kita lihat bagaimana pekerjaan yang dilakukan oleh Nabi SAW ini mempersiapkan baginda untuk dengan satu worldview yang sangat luas, dengan satu kepandaian matematik dan mengira, kepandaian menguruskan satu organisasi yang besar. Itulah hikmah Allah Subhanahu Wa Taala membuatkan Nabi melalui pekerjaan-pekerjaan tersebut. Jadi untuk episod yang akan datang kita akan melihat pula kronologi bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membangun akhlak berekonomi di kalangan para sahabat di Mekah dan Madinah. Okey guys, terima kasih kerana menonton. Jangan lupa subscribe ke Dean Studios kerana kami akan mengeluarkan banyak lagi video-video yang berinformasi untuk anda.